اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 4, baris yang ke-12 daripada bawah. Muka surat 4, baris yang ke-12 daripada bawah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Dan erti wajib pada akal itu barang yang tiada tasawur, tiada tergambar, tiada terupa pada akal ketiadaannya. Contoh seperti mengambil lapang bagi jirim. Dan mustahil itu barang yang tasawur, barang yang tiada tasawur, tiada terupa tergambar pada akal, adanya ada barang, adanya ada barang. Seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Dan jaiz itu barang yang harus pada akal adanya dan tiadanya, seperti gerak jirim dan diamnya diam jirim. Dan erti wajib pada akal itu barang yang tiada tasawur pada akal ketiadaannya, seperti mengambil lapang bagi jirim. Yang terdahulunya pengertian takrif wajib pada syarak. Ini nak masuk pula kepada takrif pengertian wajib pada akal, mustahil pada akal, dan juga jaiz harus pada akal. Harus pada akal, yang mana terdahulu permulaan yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan Allah, mengenal akan Rasul. Jadi apa dia wajib pada syarak? Dia cerita berkaitan dengan wajib pada syarak. Kemudian mengenal Allah, mengenal Rasul ni dengan bahawa mengetahui dan berpegang dengan sifat-sifat yang wajib pada akal bagi Allah dan Rasul, sifat-sifat yang mustahil pada akal bagi Allah dan Rasul, dan sifat-sifat yang harus pada akal bagi Allah, bagi Rasul. Jadi ada satu permulaan agama mengenal Allah, wajib pada syarak. Permulaan agama hak wajib pada syarak adalah mengenal Allah. Jadi apa dia wajib pada syarak? Kemudian mengenal Allah ni mengetahui akan sifat Allah, sifat Rasul. Sifat Allah, sifat Rasul yang wajib atas kita mengetahui ini ada 3.
sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus pada akal bagi Allah dan Rasul. Sekarang lagi pula kepada apa dia makna wajib pada akal, apa dia makna mustahil pada akal, dan juga harus pada akal. Jadi hak wajib syarak lepas dah. Wajib syarak adalah perkara barang yang lebih pahala atas mengerjakan dia dan dijanji seksa atas meninggalkan dia. Didatangkan contoh terdahulu, mengetahui dengan ada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui berpegang ada Allah Subhanahu wa taala, maka diberi pahala dan dijanji seksa atas ketiadaannya, bahkan kekal neraka selama-lamanya jikalau tidak mengetahui dan berpegang Allah Subhanahu wa taala ada. Jadi wajib pada syarak buat boleh pahala, tinggal berdosa ni contohnya wajib pada syarak berdalil bagi tiap-tiap pegangan yang kita pegang. Hak tu berdalil. Bila kita berdalil pahala, tidak berdalil maka dijanji seksa dengan bahawa berdosa tapi tak kafir. Hak tu hak cabang dalam bab usuluddin. Adapun mengetahui berpegang Allah ada, mengetahui berpegang Allah kuasa, Allah mengetahui, tu usuluddin tu tapak tu. Kalau mengetahui seberpegang Allah ada, Allah kuasa, Allah mengetahui, itulah sebesar-besar pahala. Tidak berpegang Allah ada, Allah kuasa, Allah mengetahui, bukan hanya berdosa, dijanji seksa, bukan kafir lagi, kekal neraka selama-lamanya. Kita bunyi wajib syarak ni buat boleh pahala, tinggal berdosa. Ni tidak berpegang Allah ada, Allah kuasa sedia, bukan setakat berdosa, kafir, kekal neraka selama-lamanya. Ni hak wajib syarak pada usuluddin. Yang mana kewajipan yang paling besar sekali adalah akidah. Itu kewajipan yang paling besar sekali. Sebab hadis Abi Sa'id, innallaha la yafri syai'an afdala minat tauhid wassalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mewajibkan sesuatu perkara yang lebih afdal daripada tauhid dan sembahyang. Hak paling besar dua, tauhid, akidah, permulaan agama, sembahyang, tiang agama. Kerana Nabi kata jikalau ada sesuatu yang lebih afdal daripada tauhid dan sembahyang, nescaya Allah Ta'ala akan mewajibkan sesuatu yang lebih daripada tauhid dan sembahyang tadi ni atas malaikat. Kalau ada selain dari tauhid dan sembahyang ada yang lebih afdal, nescaya Allah Ta'ala akan fardukan yang lebih daripada tauhid dan sembahyang tadi atas malaikat. Yang mana malaikat kita maklum mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat kita maklum ada rakaat, ada sujud, ada. Malaikat memang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita duk baca dalam wirid sembahyang tu, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Baca syahidallah ni antara kelebihannya mengkejapkan iman kita. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu, telah mensaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan malaikat pun naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan, qa'iman bil qist, yang mentadbir alam dengan keadilan. Jadi malaikat pun mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Ni malaikat. Kemudian hak kita duk baca syahidallah tu dalam kitab Sirajut Talibin, dalam kitab Sirajut Talibin
Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis menceritakan kelebihan ilmu dan kelebihan orang yang berilmu. Tapi cukuplah dengan syahid Allah tu. Tu banyak dalam Quran, dalam hadis cerita kelebihan ilmu dan orang yang berilmu. Tapi banyak-banyak tu kita ingat pun padang dah. Syahid Allah. Sebab apa? Lepas daripada Allah menyebut Allah sendiri, Allah menyebut malaikat. Lepas tu lepas malaikat, wa ulul ilmi, dan mereka yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok, lepas je malaikat, orang yang dikurniakan ilmu, yang akan mensaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, yang mentadbir alam dengan keadilan. Wa ulul ilmi. Ayat tu cukup dah dia kata. Untuk kita faham bahawa ilmu dan berilmu ni satu perkara yang besar dalam agama. Wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Mereka yang digunakan ilmu nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, yang mentadbir alam dengan keadilan. Mentadbir alam dengan keadilan. Mentadbir alam ni bukan kita takbir macam manusia. Manusia ada takbir kan? Ada pegawai takbir kan gitu? Ada pegawai takbir kan? Dia manusia mentadbir ni, dia memantau juga, faham? Yang buat kerja orang lain kan gitu. Orang yang pegawai takbir tu, dia buat kerja. Dia buat kerja lah untuk kerja dia. Tapi kerjaan dia apa? Mana dia atur pentadbiran, mana siapa yang buat kerja? Kaki tangan lah buat kerja dah. Adapun Allah mentadbir alam, semua perbuatan dia belaka. Ni baru kuasa sungguh, baru panggil takbir sungguh. Yudabbirul amra minas sama'i. Allah mudabbirin, Allah mudabbir hakiki. Allah mudabbir hakiki. Tapi malaikat pun panggil mudabbir juga. Mudabbirin, 4 malaikat. Yang mudabbir dipanggil mudabbirin, yang mentadbir alam 4 malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, mudabbirin, yang mentadbir alam. Itu mudabbir yang majazi je tu. Mudabbir hakiki Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amra minas sama' tu dalam surah Sajadah tu. Allah yang mentadbir, dengan bahawa Allah takbir ni kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia takbir, manusia takbir, letak nama manusia takbir, letaklah, itu majazi je. Takbir manusia ni dia, tugas dia tengok kaki tangan yang menjalankan pekerjaan. Adapun Allah yang mentadbir alam, Allah semua tu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Allah mengetahui sahaja apa yang dilakukan di dalam alam ni, bukan. Allah yang menentukan dan Allah yang melakukan segala-gala perkara. Itu Allah mentadbir alam. Siapa nak naik saksi seumpama ni? Mereka yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak cerita dalam ayat tu, malaikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, malaikat rukuk, malaikat sujud. Nak cerita apa? Tauhid dengan semayang hak paling lebih sekali. Tapi yang paling lebihnya adalah tauhid, akidah, hak paling lebih sekali. Jadi kewajipan mengenal Allah ni, pahala sebesar-besar pahala. Sebaliknya, kalau berpegang dengan akidah yang salah, yang tidak kafir. Kalau akidah salah tu kafir, tak cerita dah lah tu. Akidah salah yang tidak kafir, itulah dia sebesar-besar dosa. Hak tak kafir macam Qadariyah, macam Jabariyah, itu tak kafir belaka tu. Tapi akidah yang fasik, yang berdosa besar, akidah yang bermutadik, akidah yang direka-reka, yang diada-adakan, yang tidak ada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah yang sesat, dipanggil bid'ah i'tiqadiyah. Ini bid'ah sesat. Inilah hak kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bid'ah sesat ngaka. Inilah mana bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah pada pegangan.
Orang dak cara mana ni? Dak cara bab bid'ah hak kecek-kecek tu. Baca kunut bid'ah ke sunat. Tu benda khilaf. Mazhab Syafi'i sunat, mazhab Hanafi bid'ah, gitu jelah. Tu benda khilafiyah, tak ada masalah tu. Nak amal tambah sudahlah. Itu benda khilafiyah. Adapun bid'ah i'tikad ni sebesar-besar dosa, bukan setakat sebesar-besar dosa, bukan qadariyah contohnya khilaf. Hak kata fasik tu satu pandangan lagi tak fasik, kafir, kekal neraka selama-lamanya. Ni hak bid'ah dalam bab pegangan. Hak inilah sebesar-besar dosa. Qadariyah ke Jabariyah ke sebesar-besar dosa. Ni kita kena kenal molek lah benda berdosa ni. Tak ada dah sekarang, tak ada ke ada ke benda hak berdosa seumpama ni. Kita kena kenal molek lah, kena cam molek. Takut kita tak cam, kena kita ada hak tu, kena kenal molek. Hak akidah yang terpesong tu, hak biasa saya ceritanya dan biasa saya buka. Kalau tazkirah tempat baru adalah hak pegangan Mu'tazilah yang berpegang bahawa Allah tidak mengqadakkan perkara jahat. Ini biasa saya buka di mana-mana tempat yang baru-baru. Buka hak tu. Sebab apa? Sebab pengalaman saya lah, mula-mula tekan tauhid pun situ. Mula-mula fokus kepada tauhid, tekan ulang bab ketentuan jahat. Hak mula-mula sekali. Sebelum tu cerita secara dak berat manalah. Sebab tauhid simple je. Tauhid pun bukannya banyak, hak fardu ainnya simple je. Kira-kira clear dalam bab tauhid. Biasanya kalau nak mengajar dulu, saya tanyalah nak kitab apa. Biasa orang minta kitab fiqh. Baguslah, fiqh tu fardu ain bab semayang. Fiqh bab semayang kenaknya baguslah. Tu fardu ain. Ngajar fiqh, selik bab ketentuan jahat, tanya lalu ustaz, hak jahat Tuhan juga ke? Ni saya cerita semua ni. Hak tanya ni hak paling lama belajar. Kalau kita kata kat kelas tu dia ketua pelajar lah. Kalau kita kata pada ni tak ada ketua pelajar ni. Bukan jadi ketua pelajar, masuk je berdiri. Tak gitu tak ni. Mana bukan setakat dia ketua pelajar, gitulah. Dia yang tukang jepuk. Dia paling lama mengaji. Dia mengaji daripada sebelum dia berkahwin lagi. Daripada dia kayuh basikal lagi, dia bahi belajar. Dia bahi belajar daripada kayuh basikal. Zaman dulu lah ni kayuh basikal ni sebelum berkahwin. Pada masa tu anak dia pun umur 30 tahun dah. Itu cerita masa muda dia bahi belajar. Dia bahi belajar, dia belajar. Mana dia pergi belakang? Siapa ke semayang pakai niat saja pun dia belajar, dia kata cuma dak turuk je. Nasib baik. Orang jenis hak bahi belajar ni jumpa belakang kan. Jumpa belakang. Pengalaman tu mesti ada belakang kan. Jenis orang baru nak belajar kan, dia mencari situ sini. Saya dulu pun macam-macam saya jumpa kan. Saya jumpa macam-macam dan kita jenis mencari. Pergi situ, pergi belakang jemaah-jemaah ni. Masuk belakang sebab kita mencari. Jadi dia ni pun jenis orang baik dengar, baik belajar. Sampai ke guru dia ajar tu semayang pakai niat saja, tapi dia sekejap je dia tinggal. Mampir nak cerita dia hok belajar semua. Dalam ramai-ramai tu tak ada lawang lah dia. Orang tu baru nak belajar je. Dia tanya, "Ustaz jahat mari Tuhan juga ke?" Kata orang ni pula haji. Start dari situ lah. Kata berat ni kita belajar bab semayang. Rukun iman pun tak selesai ni. Barulah gustang balik kepada tauhid. Jadi kalau kaedah mengajar tak betul tu. Tak betul kaedah mengajar gitu. Kita nak ajar bab semayang tiang agama. Tapi usuluddin tak apa agama, rukun iman pun tak dulu. Tak kena tu. Tapi pada masa tu saya kira bab tauhid ni payah apa bab tauhid? Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan qada-qadar, baik. Tapi qada-qadar ni boleh cerita, tapi apa benda tak tahu. Sampai sekarang kalau sebut ketentuan jahat bulat mata.
Bulat mata sebut ketentuan jahat. Mana ni ustaz mengajar mana pesen tu sesak dah ke? Hak jahat pun qada Tuhan juga. Itu. Salah situ berpegang perkara jahat bukan qada Allah. Khilaf ulama, kafir kekal neraka selama-lamanya ataupun dosa besar. Tapi ataupun dengan dosa besar, tak nak bandinglah dengan dosa besar lain. Dosa besar berzina, tak ada ulama kata kafir. Dosa besar berjudi, tak ada ulama kata kafir selagi tidak menghalalkan. Dosa besar minarok, tak ada ulama kata kafir. Tapi jangan salah faham ni, hak tu besar belaka tu. Berzina ke, berjudi ke, minarok ke, besar belaka. Tapi besar lagi dosa besar Mu'tazilah ni. Faham tak? Kemudian dosa besar berzina, masa berzina lah dosa besarnya. Ke mana? Kata orang berzina ni 24 jam ke? Matilah berzina 24 jam. Orang hak kerja berzina tu pun tak 24 jam tau. Orang hak kerja berzina tu lah hak makan upah tu. Kerja berzina tu pun dok berzina 24 jam. Orang berjudi 24 jam. Habis harta benda lah. Dia berjudi tahun lepas beli gaji. Hari Minggu. Minarok gitu juga. Minarok sepanjang masa. Pecah perut dia nya. Jadi berdosa besar pada masa berzina, pada masa berjudi, pada masa minarok. Adapun dosa besar akidah, sebesar-besar dosa, lebih besar daripada dosa besar syariat tadi. Malaikat catat dosa besar setiap saat selama berpegang dengan akidah yang salah tu. Macam mana dengan sembahyang? Macam mana dengan puasa? Macam mana dengan zakat? Macam mana dengan haji? Di saat kita sembahyang, di saat kita puasa fardu, kita malaikat catat dosa besar. Kambuh gitu je. Sembahyang puasa, walaupun atas pandangan kata masih lagi tak hukum kafir, sembahyang puasa tak kena qada, tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Sebab apa? Kita bersembahyang, satu malaikat catat dosa besar kerana akidah yang salah. Itu cerita amal wajib tu. Amal sunat sudah sebut lah. Amal sunat cerita amal wajib tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, semua yang berlaku adalah qada dan qada Allah, termasuk perkara jahat. Itulah sebesar-besar pahala. Malaikat catat pahala sama-sama kepada kita selama kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini hak wajib syarak dalam bab tauhid. Wajib syarak dalam bab tauhid. Itu yang pertama. Benda wajib syarak dalam bab semayang. Itu nombor 2. Dalam bab semayang, tak semayang, mazhab Hambali kata kafir. Itu nombor 2. Wajib syarak nombor 2 yang paling besar, semayang. Tak puasa, tak bayar zakat, tak mengerjakan haji, tak ada ulama mengkafirkan. Tadilah berzina, berjudi, menarok, tidak ada ulama ahli sunnah wal jamaah menghukumkan kafir. Tak semayang, mazhab Hambali kafir. Hati. Ini 2 perkara. Satu tauhid, satunya sembahyang. Satu tauhid, satunya sembahyang. Ni kena atur molek lah. Sebab tu sembahyang mula daripada umur 7 tahun kewajipan kita dah. Tekan bab sembahyang. Sebab apa? Itu adalah usul imaduddin, tapak agama. Inilah agama kita. Ada orang jauh dia telefon daripada jauh 30 tahun lebih, 40 tahun dia tak semayang. Allah kata paruk tu. Kata macam mana? Dia usahakanlah. Dia kata gitu lah. Baguslah maknanya. Bertaubat kepada Allah, kata bersyukur kerana Allah buka hati kita. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Janji kita nak berubah, nak bertaubat. Kalau dia kata tak sempat nak habis, mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, sebab memang kita berazam untuk selesaikan. Tu hak memang dia tahulah dia tak semayang. Hak saya biasa sebutnya hak tak sedar dia tak semayang. Tak sedar dia tak semayang. Kalau kau dengar hak saya kemenurani petang hak baru ni tahu lah. Dia tak sedar dia tak semayang. Dia tak semayang, dia beranak 20 hari kering dah nipah. Arwah mak tak pergi semayang, tak pergi mandi selagi dah sampai 44 hari. 44 hari bukan 40. 44. Berapa hari tinggal? 24 hari tinggal. Allah, berapa waktu? 120 waktu.
Satu waktu nama tercatat dah pintu neraka ni 120 waktu. Jawab soalan, tambah pula bawah tu dalam WhatsApp RTM tu. Beranak 10 kali, dia tambah pula beranak 10 kali. Allah tambah pula beranak 10 kali. Jadilah tambah 10 kali tu. Padahal sekali tu sudah lah. Dia cerita 45 tahun dulu beranak, nipah kering 20 hari, tapi arwah mak tak wismayang, tak mandi, tunggu 44. Okey, dah cerita tu sudah. Tambah soalan bawah 10 kali beranak. Berapa waktu ditinggalkan, bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata baru je tahu, dia kata tu kata kena belajar ilmu fardu ain. Jadi kita dah tahu bahawa kita tinggal semayang. Kalau 120 waktu untuk sekali beranak, kalau 10 kali beranak 1000 waktu lebih. Satu waktu nama tercatat di pintu neraka ni 1000 waktu lebih. Tapi masalah ni tak sedar tak semayang. Hak tadi walaupun 30 tahun tidak semayang pun, dia sedar dia tak semayang. Dia insah, dia sebenarkan balik. Ni sedar. Ni tak sedar. Ni lagi susah ni lagi susah. Dia tak sedar bahawa dia 1000 lebih semayang, hak tidak semayang. Tu lagi susah. Orang tak semayang terus tu, dia insah lah. Dia tak semayang. Tu senang kira. Belajar molek tahu bahawa tu senang kira. Ni. Tak sedar. Dia macam RTM radio tu, dia luah. Bila luah ni macam-macam. Kalau hak bab kata tunggu satu waktu lepas kering haid, tunggu 2 waktu, tunggu 1 hari, tu gelepar tawa lah apa dia. Gelepar tawa. Tahu tak gelepar tawa? Tak tahu gelepar tawa? Gelepar tawa lah. Tak boleh ke? Kita nak sahih, dia kata. Dah sahih tak lagi. Masuk dah kapal putih, keluar kapal putih. Memanglah gitu. Dah tak sahih lagi. Sahih dah. Tapi nak sahih lagi. Tak ada dah. Sahih dah. Mandi semayang. Dia kata, tak ada orang royak pun gitu dia kata. Kadang-kadang kata sehari kita tunggu Kemarin, esok mandi semayang. Hari ni, kalau kemarin, hari ni mandi semayang. Kalau hari ni, esok mandi semayang. Sehari. Ni sehari sebulan ni. Sehari sebulan. Setahun 12 hari. Setahun 12 hari. 10 tahun 120 hari. Berapa puluh tahun saya mari? 40? 50? 40 tahun. Parok kira lagi lah. Mana orang lelaki? Orang lelaki mana? Orang lelaki apa berat tanggungjawab? Dah lah, kita ajar dak ke isteri kita. Kita ajar dak ke anak perempuan kita. Jangan ingat tu bukan kis kita. Jangan. Kis kita lah tu. Bukan kis kita. Lelaki tak ada kis, tak ada lelaki. Tapi kewajipan kita ajar. Cerita tangguh tu kok. Tu semayang tu nombor 2 lepas tauhid tu. Tiang agama ni buat ni kira kita agamanya. Tapi sebelum daripada tahu tu dia kata, kalau amal sunat rajin sangatlah. Dengan semayang sunat, dengan puasa sunat, dengan haji umrah sunat. Rajin sangat-sangat. Tapi kena-kena hutang semayang ada ribu-ribu semayang. Dan kalau ratus-ratus hari, kalau macam tadi tu, berapa ribu semayang tu? Amal sunat tu semua tak terima belaka tu. Lepas tu kita balik macam orang tua dulu. Belajar sifat 20 khas semayang. Sifat 20 khas semayang orang tua dulu. Orang kita sekarang ni belajar rata-riti. Sebab 20 ada lagi? Tak ada. Lepas tu bak semayang? Tak ada. Dapat belajar ke apa? Dengar gitulah nak bangkit semangat wa amal, motivasi nak wa amal, cerita bak fadilah, cerita bak ganjaran. Hai kata tak kena balik macam tu dulu. Tauhid sebab 20 bak semayang. Tauhid sebab 20 bak semayang.
Saya biasa sebut kan orang tua dulu boleh pergi Mekah je. Baru tu dulu payah nak pergi Mekah ni. Pergi Mekah sekapung ni atau pergi Mekah zaman dulu payah. Zaman ni Mekah tu macam kapung dia dah, melancong gitu je. Mana nak boleh pergi Mekah tu ditekan semula bab tauhid, bab semayang, bab tauhid, bab semayang. Bukan khusus haji umrah je. Orang ni khusus haji, khusus umrah, khusus haji, khusus umrah. Kalau ngajar tauhid dia tak mari. Orang ngajar fiqh dia tak mari. Dah. Kalau kata sebelum tu ngajar tauhid, ngajar fardhu ain, lepas tu khusus haji. Kalau mari awal apa salahnya? Tambah nak khusus haji je. Lepas tu ada kelas awal tu tauhid, tu bab mayang, tambah tu nak khusus haji. Orang hak habis kelas tauhid ni nak balik, jerembung dia nak masuk khusus haji. Nak balas pula situ. Apa dah jerembung. Dah ni nak keluar pagar, ni nak masuk pagar. Ya. Kalau mari sekali-sekali dengar awak, tambah. Tapi khusus haji orang learning, dia habis satu package dalam 14-15 minggu, dia pergi kat lain pula. Habis dah majlis putih. Lepas tu nak pergi 60, nak pergi pula kat lain. Kat Padang sekali. Tak boleh kalau buat tanpa ilmu tak sah. Macam mana habis duit saja. Dah semayang tanpa ilmu. Semayang tak habis duit. Tahu? Haji umrah habis duit, semayang tak habis duit. Lepas tu kalau akidah tanpa ilmu, kerana orang biasa pergi khusus haji umrah, dia Pak Ustaz ni dia wayak dah kita khusus haji ni tekan bab semayang, tekan bab akidah. Kalau haji buat molek pun kalau semayang tuan tak terima haji semayang tiang agama. Kalau semayang comel pun kalau akidah sududin tak ada, tuan tak terima gak semayang haji. Semayang tuan tak terima, haji tuan tak terima. Dia wayak dah gitu. Kena wayak gitulah. Yang pertama tauhid, yang kedua sembahyang. Tak ada hak lebih besar daripada tauhid dan sembahyang. Nabi kata kalau ada yang lebih besar daripada tauhid dan sembahyang, nescaya Allah Taala akan wajibkan kepada para malaikat. Jadi kewajipan syarat yang pertama tauhid, berpegang sebesar-besar pahala, tidak berpegang kalau Mu'tazilah sebesar-besar dosa, tidak berpegang kalau akidah tu kufur, kekal neraka selama-lamanya. Kewajipan syarat yang kedua yang paling besar adalah sembahyang. Itu hak wajib syarat. Tapi dalam kitab Faridatul Faraid ni cerita bab wajib syarat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah ni dengan mengetahui akan sifat Allah, sifat Rasul. Mengenal Allah dan mengenal Rasul, itu hak permulaan agama. Jadi mengenal Allah, mengenal Rasul adalah mengetahui akan sifat Allah, sifat Allah dan Rasul, sifat wajib bagi Allah dan Rasul, sifat mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat haru bagi Allah dan Rasul. Wajib, mustahil, haru pada akal. Ni nak cerita pula apa dia wajib akal, apa dia mustahil akal, apa dia harus akal. Kemudian mengetahui hukum akal ni wajib kepada kita. Mengikut kaedah sifat 20, kita mengenal Allah melalui hukum akal. Sebab kita nak berpegang dengan satu-satu pegangan, kita nak mengaku putu di hati akan satu-satu akidah, tak dapat tidak, melainkan kita kena mengetahui hukum akal. Yang mana kita nak pegang di akidah kita Allah ada, dia kena mari daripada akal kita. Kita fikir kau akal Allah mesti ada, akal tak terima kata Allah tak ada. Gitu kita pun pergi pada akidah pegangan kita Allah ada. Mari daripada mana ni? Mari daripada kita fikir kau akal. Jadi kita sebenarnya kewajipan kita mengenal Allah. Hak Tuhan perintah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam annahu la ilaha illallah, itu perintah Al-Quran. Maka hendaklah kamu mengenal bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Itu kewajipan kita tu, hak permulaan agama.
Kemudian kita nak mengenal Allah ni melalui jalan mana? Melalui kaedah sifat 20, melalui hukum akal. Jadi mengenal Allah wajib, wasilah dipanggil, tangga, jalan kepada mengenal Allah adalah melalui hukum akal. Maka mengetahui hukum akal pun jatuh hukum wajib juga. Sebab dia matlamat dipanggil maqasid, maksud tujuan utama adalah mengenal Allah. Jalan dia melalui hukum akal, maka wajib kita mengetahui berkaitan dengan hukum akal. Dia beginilah contoh-contoh. Hak kewajipan kitanya, bab fiqh. Hak kewajipan kitanya adalah menyempurnakan nafkah. Hak tu hak wajib kepada kitanya, menyempurnakan nafkah. Tu wajib pada kita. Tapi jalannya, jalan ada macam-macam. Ada orang memang dilahir kaya dah, mak ayah dia kaya, jalannya pergi cocok kad di bank, ambil duit. Tu hak jalan dia nya. Kalau orang hak lahir mak ayah kaya lah ni. Hak biasanya jalannya bekerja. Apa hukum bekerja? Hukum bekerja, hukum asalnya harus je. Tapi kita bekerja untuk menyempurnakan matlamat kitanya, kewajipan menyempurnakan nafkah. Maka bekerja pun hukum jatuh wajib. Tapi bukan bekerja tu wajib, menyempurnakan nafkah tu wajib. Kalau bekerja tu wajib, mau kita berdosa, pecing ni. Dah lah, kalau bekerja wajib, pecing je dak kerja, berdosa lah. Dah, bukan bekerja wajib. Yang wajibnya menyempurnakan nafkah. Dah nafkah beres dak? Tak mau kerja, tak kerja lah. Macam tadilah dia orang kaya, anak orang kaya dah. Tak payah kerja, nafkah sempurna. Tak payah kerja lah. Jadi yang wajibnya adalah menyempurnakan nafkah. Wasilah, jalan. Jalan. Jalan tu sama hukum dia. Faham tak? Macam ginilah. Kita nak buatnya, matlamat kita nak buat program ceramah agama. Kita pun buatlah tepat ke, buat apa. Itu wasilah dia. Kita buat kena tepat lah untuk program ceramah ni. Jadi buat tepat tu, hukum dia macam ceramah tu lah, boleh pahala lah kita. Pada awak petah tu kan harus je. Tapi maksud kita apa? Kita buat petah, maksudnya apa? Nak berjoget misalnya. Kita kata kita buat petah je, kita pasang lampu je, kita pasang kemeh je. Kita nak babik ngejoget tu, malah kang kita duduk sejik. Kira mana tu? Tak. Matlamatnya apa tu? Matlamatnya nak joget. Lepas tu buat apa tu? Itu wasilah dia, jalan kepada matlamat. Dan kalau matlamat tu haram, jalan tu haram jugalah. Dia gitu je. Kalau maqasid matlamat tu wajib, jalan dia wajib. Kalau maqasid matlamat tu sunat, jalannya sunat. Kalau maqasid matlamat tu makruh, jalan pun makruh. Kalau matlamat maqasid tu haram, jalan pun haram. Lil wasail hukmul maqasid, kaedah dia. Maknanya bagi wasilah ialah hukum bagi matlamat tu. Maksudnya apa? Maksudnya wajib, jalannya wajib. Maksudnya sunat, jalannya sunat. Kalau maksudnya haram, jalan pun haram. Ada ni. Di sini maksudnya adalah mengenal Allah. Itu wajib permulaan agama. Jalannya melalui hukum akal. Maka wajib kita mengetahui berkaitan dengan hukum akal yang 3. Kita nak pegang kejap di akidah, Allah ada. Mesti tergambar di kepala otak kita ni. Ada Allah, mesti wajib. Kalau kata tak ada Allah, tak ada Tuhan, tak ada Tuhan macam mana ni, langit bumi begitu comel ni. Takkan tak ada siapa yang menjadikan. Akal tak boleh terima. Lepas itu kita pun pegang dan akidah Allah ada. Tandaannya, dalilnya ada langit, ada bumi. Gitu kan? Ada. Cuma kadang-kadang kita ni apabila sudah jadi pegangan, kejap dah dipegang Allah ada, kadang-kadang hukum akal tu kita jadi
balik belah tak apa, nak kebang molek tak apa dah, sebab kita ada matlamat. Ada siapa ada matlamat? Ini kalau kita mengenal Allah melalui kaedah sifat 20 hukum akal. Adapun kalau kita nak mengenal Allah melalui kaedah Al-Quranul Karim, sebagaimana di awal Islam, akidah, keenam rukun iman melalui Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengenal Allah pun di awal Islam melalui Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita mengaji ilmu untuk memahami Al-Quran. Ilmu untuk memahami Al-Quran ni ada belas ilmu. Kena jalan kat tu. Tak ada dia. Kita nak memahami Quran ni bukan buka terjemahan Pimpinan Rahman, kita tengok terjemahan tu terjemahan. Kan sekarang ni timbul kan, kita akidah, kita balik kepada Al-Quranul Karim. Tak usah duk pakailah kaedah sifat 20, tak usah duk pakailah kaedah uluhiyah ke rububiyah ke asma' wa sifah ke, tak payah pakai. Itu kaedah kemudian belaka tu. Masa Nabi tak ada belaka tu, kaedah sifat 20 ke, kaedah uluhiyah rububiyah asma' wa sifah ke, masa Nabi tak ada, itu kemudian belaka. Lepas macam mana? Kita balik kepada kaedah Al-Quran hak pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak di awal Islam dahulu. Kalau nak pakai melalui kaedah Al-Quran, kita wajib kena belajar ilmu untuk memahami Al-Quran, untuk memahami satu Al-Quran. Belah-belah ilmu mampu kita. Kita ni baca Quran betul pun betul sangat-sangat dah kita ni. Tahu? Baca Quran betul. Itu pun betul dah kitanya. Jadi kalau kata dengar cadangan seumpama tu, tak payah ngaji sifat 20. Tak payah uluhiyah rububiyah, tak payah bala-bala. Kita direct kepada hak asal, direct kepada Al-Quran. Cadangan tu bukan setakat manis lah. Itulah hak jalan hak di awal Islam pada masa Nabi SAW. Sangat lebih dari comel lah. Tetapi sekarang ni siapa yang mampu jalan tu? Jadi bunyi ayat cadangan cukup manis tapi beracun. Tak ada. Manis tapi beracun. Apa beracun? Sekarang ni sebab 20 ngaji. Uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifah dah bayar. Lepas tu direct pada Al-Quran. Kita mampu ke melalui Al-Quran? Tak mampu. Lepas tu macam nak akidah kita? Ni kata beracun. Orang yang mencadangkan seumpama tu pun dia sendiri pun berakidah tak luluh, walaupun di aliran agama sekalipun dia sendiri pun tak luluh. Tak mampu kita nak direct pada Al-Quran dan hadis. Kita pun pakai kaedah yang ulama susun, kaedah sifat 20 melalui hukum akal. Tapi melalui hukum akal ni bukan kita fikir seorang ni, jangan salah faham. Orang etis, orang mulhid, orang yang anti agama, orang tak ada Tuhan, dia fikir dengan akal juga, tapi keluar jawapan tak ada Tuhan. Dia keluar tu, dia fikir ni orang cerdik-cerdik, bukan bodoh-bodoh. Dia fikir akal, keluar jawapan tak ada Tuhan. Dan kita hukum akal ni bukan hukum akal seorang ni, hukum akal yang dibimbing, yang dibawa oleh ulama-ulama muktabar, yang sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma untuk mula-mula pakai hukum akal dulu. Kita fikir hukum akal, Tuhan mesti ada. Kita pun pacak di akidah kita Tuhan ada. Kemudian kita pun ngaji kau tinggi melalui kaedah Al-Quran lah pula. Ni dalil Tuhan ada, ni dalil Tuhan ada. Dan Quran banyak tapi orang mula-mula ada orang mula-mula. Tapi kalau kita setakat tu je, kita ngaji akidahnya setakat sifat 20 je, okey lah. Lepas tu hak ngaji naik tinggi lagi tu kepada Al-Quran, itu hanya segelintir kecil sahaja di kalangan mereka-mereka yang mendalami. Itu kembali pada Al-Quran. Tapi kalau kita nak cadang kepada orang awam, balik pada akidah Al-Quran. Memang cadangan tu bunyi sedap, manis, tapi beracun, punah. Bunyi kata tak ayah hang je sifat 20. Orang ni pula dah pernah belajar sifat 20. Kau dia tak mau belajar.
Sifat 20 ni pula kadang-kadang orang yang mengajar juga ada kekurangan, ada kelemahan. Dia ajar jadi kau payah orang nak faham. Tu bukan sifat 20 tu yang payah. Itu cara orang yang mengajar yang kurang. Atau kita pula hak tak pernah belajar, bunyi kata dah belajar sifat 20 ke, sudah molek dengan kita. Lepas tu macam mana akidah? Balik pada Al-Quran. Dah kita mendalami dah ilmu Al-Quran. Dak. Lepas tu akidah kita macam mana? Ini kata beracung. Jadi kita kepada kaedah sifat 20 melalui hukum akal. Kalau pakai kaedah sifat 20 melalui hukum akal, kena tahu apa dia wajib akal, apa dia mustahil pada akal, apa dia harus pada akal. Ini menjadi kewajipan kepada kita. Jadi mari sini erti wajib pada akal, mustahil pada akal dan harus pada akal. Tapi dia misal hak berkaitan dengan makhluk lah. Sebab hak makhluk pun ada wajib akal, mustahil akal juga. Mana hak takrif wajib akal dan erti wajib pada akal? Itu barang yang tidak tasawur pada akal ketiadaannya. Nak kata tak ada perkara ni, akal tak boleh terima. Mesti kena ada. Ini wajib pada akal. Wajib ni bahasa Arab, bahasa kita mestilah. Kita fikir kau akal, perkara ni mesti ada. Mesti sungguh perkara ni. Mana kalau kata tak ada, kalau kata dak, akal tak terima sama sekali. Akal tak tasawur sama sekali. Akal tak tergambar sama sekali. Kalau kata perkara ni tiada, dak ke, akal tak terima. Itu wajib pada akal. Ni suluh ke akal. Suluh ke akal. Yang mana hukum akal ni hukum yang qat'i, yang putus. Hak akal ni tak boleh nak ikut lain dah. Hak akal ni dia ada satu lagi dipanggil hukum adah. Hukum adah ni benda yang sekadar biasa berlaku, tetapi tak semestinya berlaku begitu. Itu hak hukum adah. Dan kita tak ada hukum adah. Dia tak cerita bab hukum adah. Di dalam kitab dia bagi 3 hukum. Satu hukum syarak. Cerita dah mengelepas hukum syarak ada 5. Yang kedua hukum akal, ni ada 3. Yang ketiga hukum adah. Kita boleh panggil hukum adi. Ada 3 juga. Wajib adah, mustahil adah, harus adah. Hak hukum adah ni bukan hukum mati. Wajib adah. Mana? Makan banyak wajib kenyang. Tu wajib adah. Sebab apa kita kata wajib kenyang bila makan banyak? Kerana biar berlaku berulang-ulang begitu. Makan banyak kenyang, makan banyak kenyang. Maka makan banyak wajib kenyang. Kenyang kan Allah buat kan. Tu kau syarak pegangan. Jangan tukar bimbo gitu. Tapi dari segi hukum akal, makan banyak wajib kenyang. Akal terima tak makan banyak tak kenyang? Akal boleh terima. Apa? Makan banyak kenyang, harus akal dipanggil. Akal boleh terima belaka tu. Anda faham dari segi hukum akal. Tapi kata tadi wajib pada adah. Tapi wajib pada adah ni bukan putus. Dia boleh berlaku sebaliknya. Ada makan banyak, lepas suak, lepas suak. Tapi tuang tinggal kulit, tinggal tulang. Dia kata benda lain makan. Tak tahulah, masuk dalam mulut tu tak ada benda lain di situ. Pas suak, tinggal kulit, tinggal tulang je kawan tu. Dak kenyang-kenyang. Dia kata makan banyak wajib kenyang, wajib adah. Lepas tu ni, ni luar adah dia panggil ni. Dia panggil pelik, luar biasa. Itu perkara yang menyalahi adah. Kalau perkara yang sama macam biasa-biasa, tak ada sebut kata luar biasa, pelik. Tak ada panggil menyalahi adah. Apa menyalahi adah? Mukjizat. Menyalahi adah. Sebab apa kata mukjizat menyalahi adah? Lah kalau pisah, adahnya putus. Kalau api, adahnya hangus. Tengok tu sembelih Nabi Ismail. Tak lupa. Bakar Nabi Ibrahim AS tu, tak hangus tu. Itu dipanggil menyalahi adah. Ni. Benda yang menyalahi adah. Benda pelik, benda luar biasa. Itu hak hukum adah. Ini hukum akal ni hukum yang mati. Fikir hukum macam mana pun akal yang salim lah. Akal yang sejahtera. Tapi kata tadi hak etis, hak mulhid, hak tak ada Tuhan,
itu akal dia tak saling dah nisbah dengan hak kita fikir akal berpandukan kepada panduan ulama-ulama muktabar. Mereka ketika akal tak salim dah, tidak sejahtera. Mana cerdik apa gitu, fikir langit bumi tak ada Tuhan. Walah kita gapa-gapa pun kita jumpa je apa perkara, comelnya bangunan ni mesti tak ada orang buat. Kalau ya bangunan comel tu tak ada orang buat tau, boleh terima makan. Terima makan. Gimana? Kita gilah dalam hutan rimba, tiba-tiba jumpa basah suti. Apa mari nampak lotok kita? Mesti ada orang buat. Ke basah tu naik sendiri, tak ada terima makan, mesti ada orang buat. Tiba-tiba langit bumi ni tak ada Tuhan yang buat. Tak ada Tuhan buat. Mana kalau dia mikir langit bumi timbul jawapan tak ada Tuhan, akal dia akal yang tak salim, yang tak sejahtera. Kalau cerdik pun cerdik benda lain gitu. Tak jumpa Tuhan dia nya. Tapi kita hukum akal ni, hukum akal yang dipandukan oleh ulama. Bukan fikir-fikir jumpa sejalan segidak ni. Tapi hak ulama pandu ni pun memang kita fikir pun gitulah. Mana akal tak terima nak kata tak ada Tuhan. Langit bumi ni ada tak ada Tuhan, akal tak nak terima. Itu wajib pada akal. Wajib pada akal ni barang yang tiada tasawuf pada akal ketiadaannya. Tapi dia buat misal benda makhluk. Mana? Seperti mengambil lapang bagi jiring. Faham? Mudah je ayat dia. Mengambil lapang bagi jiring. Mesti jiring mengambil lapang. Apa dia makna? Mengambil lapang bagi jiring. Dia jiring ni benda yang berbentuk. Jiring ni benda yang bertokor. Benda yang berbentuk, benda yang bertokor. Ini jirim ataupun jisim dia panggil. Benda berbentuk, benda bertokor. Benda berbentuk, benda bertokor ni mesti mengambil lapang, mesti kena ambil tempat yang kosong. Gitu. Faham tak ni? Kalau cerita kita satu benda, satu jirim, satu benda bertokor, dia boleh pergi masuk dalam tiang hak padat. Boleh terima tak akal? Tak terima akal. Jirim mesti duduk tempat kosong. Mana jirim? Kita lah. Terahlah masuk dalam tiang kalau boleh. Dah kita ni kan, kita lah jirim ni. Cuba kalau tempat tu ada orang dah congok, cuba kita congok pula situ. Ada dah seorang duduk situ. Mana tempat tu sudah padat lah, bukan tempat lapang tu. Kita pergi naik pula atas bawah, kita duduk pula situ. Boleh lah. Tapi bukan ambil tempat orang bawah tu, ambil atas pula. Tak ni bukan ambil atas ni, ambil tempat orang tu duduk. Boleh? Akal boleh terima? Mustahil gitu. Faham tak? Mana kalau kata naik di atas tekok dia tu, tu bukan ambil tempat dia, ambil tempat kosong tu, kosong belah atas. Ini cerita makhluk ni. Mana benda yang berjirim bertokor mesti kena ambil tempat lapang, tempat kosong. Sebut kata kosong ni, kosong dipanggil mauhum je kosong tu, lapang tu. Sebenarnya penuh dengan hawa, dengan udara. Dia panggil kosong lah kita panggil. Mana kalau tempat tu tempat yang padat macam tiang, kita jirim berbentuk macam kita ni lah. Kalau contoh jisim yang latif, jisim malaikah lain. Dia jisim yang latif, jisim yang halus, yang rua, boleh pergi kepada tempat yang padat sekalipun. Jisim yang halus. Adapun macam kita ni jisim yang kasar ni. Maka macam kita ni memang mesti mengambil tempat yang lapang, tempat yang padat tak boleh nak pergi. Mana kalau dinding tak boleh nak tembus. Hak ni hak cerita sebenar ni, jangan duk tengok cerita kartun. Cerita kartun tu pasal lain tu, masuk kok ni tu baik kok ni. Tu cerita kartun tu. Jadi benda yang berbentuk bertongkol, jirim mesti kena ambil tempat lapang. Kalau orang cerita tempat padat dalam tiang padat dengan seming, tapi benda yang bertokol ni orang lah, dia boleh masuk situ, akal tak boleh terima.
Benda yang berjisim, berjirim, hak benda yang bertokor gitu, wajib kena ambil tempat lapang, tempat yang kosong. Yang mana tempat kosong, tempat lapang ni tempat qada untuk teluh diri dia tu. Janji masa lagi ada tempat lapang, dia boleh ambil tempat tu. Kalau tempat tu padat dah, memang mustahil sama sekali jirim pergi pada tempat yang padat. Wajib mengambil lapang bagi jirim. Nak misal, nak faham hak wajib pada akal. Dan mustahil itu, mustahil pada akal, barang yang tiada tasawur pada akal adanya dan sungguhnya. Mana? Seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Kita jumpa satu benda yang bertokor, bergerak pun tidak, diam pun tidak, pada satu masa. Boleh terima? Kita jumpa orang, saya jumpa satu benda pelik, besar benda tu, tapi pelik dianya, di satu masa bergerak pun tidak, diam pun tidak. Ini sunyi, jirim dia gerak dan diam. Jirim ni tidak bergerak dan tidak diam. Akal boleh terima? Ni gila dah kali ni. Mana ada jirim, benda yang bertokor, yang tidak gerak, yang tidak diam. Dia mesti antara dua. Kadang-kadang bergerak, kemudian dia diam, kemudian dia bergerak. Tak ni, bergerak pun tidak, diam pun tidak pada satu masa. Mustahil, akal tak boleh terima. Dia panggil mustahil pada akal. Fikir kok mana pun, tak ada, mana ada benda seumpama tu, akal tak boleh terima. Ini mustahil pada akal. Dan jaiz itu harus. Kita wajib, mustahil harus. Wajib bahasa Arab, mustahil bahasa Arab. Jadi tak ada jaiz lah, harus. Ini baru betul, jaiz. Wajib bahasa Arab, mustahil pun bahasa Arab, jaiz pun bahasa Arab. Dan jaiz dan harus itu barang yang sah pada akal, adanya dan tiadanya. Akal boleh terima. Nak kata ada sungguh ke, akal boleh terima. Nak kata tiada, nak kata dak pun akal boleh terima. Mana apa ni? Seperti gerak, gerak jirim dan diamnya pada masa lain-lain. Mana? Kalau cerita satu benda tu bergerak, ya. Satu lepas tu dia berhenti pula, diam. Mana apa? Boleh terima kedua belah. Kalau sebut kata jirim benda tu bergerak, akal boleh terima. Kalau kata jirim tu diam, berhenti bergerak, akal boleh terima. Ni harus pada akal. Dak kedua-dua mustahil pada akal. Dak kedua-dua mustahil pada akal. Wajib salah satu dua-dua pada wajib satu dua-dua pada satu masa. Mana kita kata, kalau cerita kata gerak dan diam, kita boleh terima, itu harus pada akal. Dak kedua-dua mustahil pada akal. Salah satu daripada dua, sama ada gerak ataupun diam pada satu masa tu. Salah satu dua wajib pada akal, mesti gerak ataupun diam pada satu masa. Sekarang ni kalau cerita gerak, akal boleh terima. Kalau cerita diam, akal boleh terima. Harus pada akal. Kalau kata tidak kedua-dua pada satu masa, akal tak terima. Lepas tu pada satu masa tu, harus ni pada masa yang lain. Sebut kata gerak, ya boleh terima. Sebut kata diam kemudian, ya boleh terima. Tu harus. Kita cerita ni pada satu masa. Wajib pada akal, sama ada gerak ataupun diam. Ni pada satu masa. Kata harus ni ke masa lain. Sebab benda jirim pada satu masa, gerak pun dia, diam pun dia pun mustahil juga. Tidak kedua-dua pun mustahil juga. Salah satu dua-dua ni pada satu masa tu wajib gerak ataupun diam, wajib pada akal. Lepas tu di masa lain-lain, satu masa dia gerak, satu masa dia diam, satu masa dia gerak, satu masa dia diam, itu dia panggil harus pada akal. Satu benda jirim, gerak pun dak, diam pun dak pada satu masa, mustahil. Gerak dan diam sentak pada satu masa, mustahil. Pada satu masa ni, antara gerak dengan diam wajib pada akal. Pada satu masa. Kata harus ni, satu masa dia gerak, satu masa dia diam, satu masa dia gerak, satu masa dia diam, harus pada akal. Hak wajib dengan mustahil ni
pada saat yang satu, pada masa yang satu. Bergerak pun tidak, diam pun tidak, pada saat yang satu, mustahil. Dua-dua, bergerak pun dia, diam pun dia, pada saat yang satu, mustahil. Mesti salah satu daripada dua, sama ada gerak saja ataupun diam saja, pada saat yang satu tu wajib pada akal. Maka jadi payah pula. Kalau payah agak, wajib pada akal. Jirim mengambil lapang, tu senang. Jirim mengambil lapang, tu wajib pada akal. Tak gini satu benda berjirim ni macam kita ni pada satu saat ni wajib sama ada gerak ataupun diam. Sekarang ni pada satu saat diam kan wajib, tidak kedua-dua pada satu saat ada, gerak pun tidak, diam pun tidak, mustahil. Kedua-dua gerak dan diam pada satu masa, mustahil. Gerak pada satu masa lain, diam satu masa yang lain, itu harus pada akal. Kita boleh terima. Tadi benda tu duduk diam je, sekarang nampak hidup semula ada gerak, lepas tu nampak diam pula pada masa yang lain, harus pada akal. Kita boleh terima. Kena ni nak faham benda hak wajib akal, mustahil akal, harus akal je ni takrif dia. Kita bukan nak cerita hak ni, kita nak ceritanya wajib pada akal Tuhan ada, mustahil pada akal Tuhan tiada. Tu yang kita nak. Wajib pada akal Tuhan kuasa, mustahil pada akal Tuhan lemah, harus pada akal Tuhan mengada dan meniadakan perkara mungkinat. Tuhan mengada pun akal boleh terima, Tuhan meniada pun akal boleh terima. Itu harus pada akal. Wajib pada akal rasul benar, mustahil pada akal rasul dusta. Harus pada akal rasul bersifat dengan sifat manusia, sebab rasul manusia. Harus pada akal dengan apa? Kalau sebut kata rasul makan, manusia. Sebut kata rasul lapar, manusia. Sebut kata rasul sedar, akal boleh terima. Rasul tidur, akal boleh terima. Rasul sakit, akal boleh terima. Sebab apa? Manusia. Mana cerita kata rasul makan ke, rasul lapar, ikat batu perut ke, kita boleh terima. Sebab apa? Manusia. Harus pada akal. Rasul benar, itu wajib. Akal tak terima rasul utusan Allah tiba-tiba pembohong. Bila rasul utusan Allah tidak benar, dusta, pembohong, bawa pada rasul Allah Subhanahu Wa Taala, sebab rasul ni pilihan Allah. Bukan rasul ni diangkat oleh kaum. Kaum dibuat undian, siapa dalam ramai-ramai kita ni yang kita kenang sekali, kita angkat nama pada Allah, biar Allah lantik kepada rasul. Ada, rasul ni pilihan Allah. Bila rasul pilihan Allah, pastilah rasul yang Allah pilih ni wajib bersifat dengan sifat benar. Akal tak terima, rasul ni dusta. Itu wajib akal, mustahil akal, harus akal. Yang kita naknya pegangan. Pegang kitanya Allah ada. Pegangan kitanya tiada Allah, tak sama sekali. Pegangan kitanya rasul benar. Pegangan kitanya rasul tidak dusta. Itu dipanggil wajib syarak kepada kita. Itulah dia permulaan agama. Dan wajib pula atas mukallaf sebagai wajib aini mengetahuikan dalil atas tiap-tiap suatu daripada yang wajib pada akal dan yang mustahil pada akal dan yang jaiz pada akal itu, supaya tiada jadi ia mukallid. Tiap-tiap pegangan yang kita pegang mesti kena ada dalil, ada tandaan kita sendiri, sekurang-kurang dalil akal. Apakah dalil? Allah ada, Allah kuasa, Allah mengetahui, ada makhluk. Habis cerita. Mukallidnya mana? Kamu berpegang Allah ada, ya. Allah kuasa, ya. Allah mengetahui, ya. Mana dalil? Pakat tu orang sudah dah pakat kata Tuhan ada belaka, saya pun nak kata pergi ke mana lagi? Pegang dia retik abang panggil tidak berdalil. Ni berdosa atas pandangan yang muktamad. Wallahu